Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Atika binti Cik Ismail, merupakan siswaza dari Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Pertama sekali, terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur seminar pendidikan siswaza ini dalam mengangkat usaha memperkasa sains sosial dan kemanusiaan dalam kelaziman baru. Izinkan saya berkongsi kajian yang sedang saya usahakan, iaitu kajian yang bertajuk Koleksi Permainan Bahasa Kanak-kanak Prasekolah. Secara ringkasnya, proses mengecam abjad merupakan proses permulaan dalam pembelajaran sesuatu bahasa. Masalah dalam peringkat penguasaan abjad ini akan mengakibatkan seseorang itu tidak mampu menguasai bahasa di peringkat yang seterusnya dengan lebih baik. Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran telah menggariskan bahawa penguasaan awal bahasa kanak-kanak sepatutnya sudah dimiliki oleh murid semasa di peringkat prasekolah. Dapat dilihat, berikut merupakan permasalahan yang menarik minat pengkaji untuk menjalankan kajian ini. Menurut sumber pertama, iaitu daripada Harian Metro pada tahun 2018, berlaku peningkatan peratusan kadar buta huruf bagi murid tahun 1 pada setiap tahun, ekoran kegagalan mengecam dan menguasai abjad dengan baik. Peningkatan sebanyak 70% dicatatkan bagi sekolah luar bandar, manakala 50% bagi sekolah bandar. Seterusnya, permasalahan ini berlarutan pada tahun yang berikutnya. Menurut sumber Harian Metro pada tahun 2019, kanak-kanak hanya lancar menghafal abjad daripada A hingga Z tanpa mengenalinya. Keadaan ini jika dibiarkan berlarutan, akan mendatangkan masalah kepada murid apabila melangkah ke tahun 1. Permasalahan ini juga disokong oleh unit pengurusan akademik Pejabat Pendidikan Daerah yang mana merupakan lokasi kajian ini. Masalah yang sama dinyatakan, iaitu masih ada murid tahun 1 yang mengalami masalah buta huruf serta keciciran yang berpunca daripada kegagalan mengenal abjad semasa di tahap prasekolah. Beralih kepada objektif kajian pula. Kajian ini mempunyai 3 objektif. Pada peringkat pertama, pengkaji akan mengenal pasti tahap penguasaan abjad yang dimiliki murid prasekolah. Seterusnya, pengkaji akan menjelaskan masalah penguasaan abjad yang dialami murid prasekolah. Dan peringkat terakhir, pengkaji akan membangunkan satu alat bantu berbentuk permainan, iaitu koleksi permainan bahasa kanak-kanak prasekolah. Berikut merupakan keseluruhan metodologi yang digunakan dalam kajian ini. Pertama, reka bentuk kajian ini berbentuk kualitatif. Kajian ini menjalankan aktiviti bersama sampel, temu bual dan pemerhatian dalam proses pengumpulan data. Lokasi kajian bertempat di Sekolah Kebangsaan Felda Tementi yang terletak di daerah Bera Pahang yang merupakan sekolah luar bandar. Pengkaji memilih lokasi luar bandar kerana kawasan luar bandar mencatatkan peratusan buta huruf yang lebih tinggi berbanding kawasan bandar. Populasi selama 25 orang murid prasekolah, namun 9 daripadanya sahaja yang merupakan sampel kajian ini serta guru prasekolah tersebut. Dalam kajian ini, pengkaji telah mengaplikasikan 2 prinsip atau kaedah, iaitu prinsip DDR serta kaedah multisensori yang kedua-duanya digunapakai untuk membangunkan koleksi permainan bahasa pada objektif ketiga. Dapatan kajian. Pengkaji menjalankan 2 aktiviti bersama 25 orang murid prasekolah untuk mengenal pasti tahap penguasaan abjad kanak-kanak tersebut. Melalui dapatan ini, pengkaji dapat mengenal pasti kelompok murid yang menjadi sampel kajian. Instrumen yang digunakan dalam objektif 1 ini adalah set kad berwarna yang digunakan untuk kedua-dua aktiviti. Hasil kajian mendapati terdapat 26% daripada murid prasekolah yang mempunyai masalah penguasaan abjad. Seramai 6 daripada sampel yang dikenal pasti merupakan murid yang berusia 6 tahun, manakala 3 daripadanya pula merupakan murid yang berusia 5 tahun. Beralih kepada dapatan objektif kedua, iaitu masalah penguasaan abjad yang dihadapi oleh kanak-kanak prasekolah. Dalam objektif kedua ini, pengkaji mengaplikasikan kaedah triangulasi data, iaitu melalui analisa keputusan 2 aktiviti dalam objektif 1, temu bual guru prasekolah serta pemerhatian melalui sesi pembelajaran bersama guru prasekolah. Jadual menunjukkan masalah penguasaan abjad yang dikenal pasti daripada hasil aktiviti, temu bual dan pemerhatian yang dilakukan.
terdapat 9 masalah penguasaan abjad yang dialami oleh sampel. Seterusnya, objektif ketiga. Sehingga kini, pengkaji masih dalam proses menyiapkan dapatan objektif ketiga, iaitu membangunkan koleksi permainan bahasa sebagai alat bantu meningkatkan penguasaan abjad murid prasekolah. Berikut merupakan 2 prinsip yang diterapkan dalam membangunkan alat bantu ini. Di akhir kajian ini, pengkaji akan menghasilkan satu set permainan bahasa yang terdiri daripada 5 jenis permainan di dalamnya. Permainan pertama menerapkan visual, kedua auditory, ketiga kinestetik, keempat tekstil, dan permainan kelima menggabungkan kesemua jalinan deria tersebut. Sebagai kesimpulan, usaha penambahbaikan proses pembelajaran perlulah dilakukan seiring dengan kemajuan semasa. Penguasaan bahasa yang bagus di peringkat tertinggi tidak akan dicapai tanpa penguasaan yang baik di peringkat awal. Setelah menjalankan kajian ini, lompang yang didapati oleh pengkaji adalah permainan bahasa yang sedia ada tidak memfokuskan aspek penguasaan abjad dari semua aspek iaitu visual, auditory, kinestetik dan tekstil. Di sini turut dilampirkan senarai rujukan kajian ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.